Dah tanya tu barulah ibu bapa tu kata, oh tak ada, dia masih lagi single, not taken already, tak taken pun, not taken already, she still single, single mingle. Jadi kemudian ibu bapa kata apa, oh anak kami berkenanlah dengan anak perempuan encik berdua ni, jadi inilah cincin sebagai tanda kami ni nak booking anak puan, anak booking untuk dijadikan isteri kepada anak kami. Ini cincin booking. Cincin risik lah. Cincin tanda. Itu adat dia. Lepas itu barulah meminang. Meminang ditanyakan pula. Tanya lagi, kami ni nak meminang untuk disahkan menjadi milik kami. Yes, cincin emas. Bila meminang barulah bertunang. Bertunang ni apa? Beri lagi satu cincin pada perempuan tu. Cincin tanda apa? Cincin ni kalau pakai tandanya apa? You are mine. Dia macam tu. Punyalah sopan nak kahwin. Kena bertanya dulu, kena risik. Belum kahwin lagi. Saya booking ni, tanda awak ni saya punya. Ni cincinnya. Nampak. Lepas tu nak berkahwin. Bila nak kahwin, malam tu kena pakai inai. Berinai besar. Kena pakai inai. Kemudian perempuan tu akan baca Quran. Kemudian barulah nikah. Nikah tu lah inilah. Aku nikahkan dikau dengan Aaron binti Handsome, dengan mas kahwinnya sekian. Tunai. Jadi jadi contoh. Contoh kau ni kan. Okey, baik. Itu bernikah. Dah nikah tu barulah bersanding. Contohlah Aaron. Kau ni kan. Contoh. Inai tu apa? Inai yang selalu pakai dekat kuku tu, yang warna merah tu. Apa namanya? Inai lah tu. Nail polish, yes. Tapi yang pakai yang warna merah tu. Lepas nikah barulah bersanding. Bersanding tu apa? Bersanding tu ni duduk kat sini lah. Duduk macam ni. Nail polish pun boleh. Okey. Nail polish jalan. Kami orang lelaki tak pernah buat. Okey. Kalau orang lelaki buat nail polish, itu pelik sikit. Itu pelik. Okey. Okey. Baik. Kemudian barulah ada selepas kahwin, nikah, barulah makan beradab dan bersiram di atas panca persada, iaitu bersiram. Ini adat diraja lah. Ini kita tak buat. So inilah dia adat perkahwinan diraja. Daripada dulu dah ada adat perkahwinan ni. Kemudian istiadat pemakaman. Bersiram tu macam mana? Mandi pandai. Disiramkan di atas pelamin yang khas. Okey, suami isteri tu ataupun putera raja dan puteri raja tu yang dah kahwin tu akan disiram dengan air. Panca persada tu maknanya pelamin. Tapi pelamin yang khas di dalam istana je ada. Rumah kita tak ada. Rumah kita tak ada. Okey, rumah kita tak ada. Boleh kalau buat adat perkahwinan, boleh. Kita boleh ikut raja. Nanti air itu akan mengalir ke mana? Air itu akan mengalir ke sungai, menyebabkan pencemaran, lalu menyebabkan ikan-ikan semua mati dan terapung. Kau ni ini kelas sejarah lah, Aaron. Kau tanya geografi pasal. Okey, baik, seterusnya. Okey. Okey. Siram tu asing ke apa? Siram lah. Siram tu jirus. Jirus air. Okey. Siram bersama lah. Siram bersama. Suami isteri kan? Disiram bersama lah. Apa dah kau ni? Kan? Baik. Cikgu soalan tu je kot. Okey, baik. Kemudian, kita lihat Ya, betul. Vina Basya. Bersiam tu bahasa istana. Okey, kita ada adat keputeraan, adat perkahwinan, kemudian istiadat pemakaman. Ini kalau raja-raja mangkat ni meninggal dunia kan. So dia ada istiadat pemakaman. Pemakaman ni maknanya pengkebumian. Okey.
So istiadat ni meliputi apa? Tempoh berkabung. Berkabung maknanya apa? Tempoh bersedih. So tak boleh bergembira pada tempoh awal-awal kematian tu. Yes, mati pun ada istiadat tahu. Pihak istana akan memberikan sedekah kepada rakyat dalam tempoh perkabungan itu. Pihak istana akan bagi makan kepada rakyat sempena pada sepanjang tempoh bersedih itulah. Dan ada usungan disediakan untuk mengangkat jenazah ke tempat pemakaman dikenali sebagai Seraja Diraja. Tu Seraja Diraja tu ya, gambar tu ya. Setelah jenazah dimakamkan, maknanya dikebumikan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Nobat ialah alat muzik diraja. Ya, nobat muzik diraja dia ada gong, dia ada serunai, dia ada macam-macam lah. Jadi alat muzik nobat tidak dibenarkan untuk dimainkan dalam satu tempoh sebagai tanda berkabung, iaitu tempoh bersedih kerana kemangkatan raja. Nampak? Okey. Jadi ini antara adat-adat istiadat yang dijalankan. Kalau kita tengok di sini, tempoh perkabungan bergantung pada setiap negeri dan kemangkatan raja-raja tertentu. Contohnya, tempoh perkabungan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, pada tahun 2001 adalah tempoh selama 40 hari. Kerajaan Negeri Perak Pura mengumumkan tempoh perkabungan semasa kemangkatan Sultan Azlan Muhyiddin Shah adalah selama 100 hari. Nampak tak? Selama 100 hari tak kena berkabung. Tak boleh bersuka-suka, tak boleh buat bunyi-bunyi. Bendera pun dikibarkan separuh je. Tanda apa? Tanda kesedihan kerana raja meninggal dunia ataupun raja mangkat. So ini adat istiadat. Tak, dia yang mati biar dia mati, yang kau stres pula. Kenapa? Kau tak payah stres. Biar dia yang mati dah mati. Okay? Kau tak payah stres. Okay. Okay. Dia yang mati, kau yang stres. Kenapa? Okay. Baik. Seterusnya, kita lihat. Okay. Persuratan. Okay. Terus di press. Tradisi persuratan. Okay. Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri Melayu yang lain. So persuratan ini adalah menghasilkan karya-karya seperti karya sejarah, agama, perubatan dan sastra rakyat. Seperti contohnya, karya sejarah seperti Hikayat Pahang dikarang oleh Haji Muhammad Nur mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang. Hikayat Pahang. Kemudian Misa Melayu. Misa Melayu ini dikarang oleh Raja Chulan. Raja Chulan ini anak kepada Sultan Perak ya. Cerita pasal sejarah Kesultanan Perak. Raja Chulan. Kalau kamu biasa pergi ke KL, kamu mungkin biasa pernah dengar Hotel Raja Chulan. Royal Chulan Hotel kan. Royal Chulan Hotel. Chulan tu diambil daripada sebenarnya nama dia. Raja Chulan. Okay. Misa Melayu. Misa ni sebenarnya adalah dikatakan sebagai kitab. Ataupun cerita. Okay, cerita. Royal Chulan tu, best kau hotel tu, 5 star kau. Royal Chulan tu 5 star. Okay. Okay. Yes. Okay. Mahal, memang mahal. Memang mahal. Okay. Baik. Jangan colan ya, colan. Syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga, karangan Tengku Dalam Khalthum mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu. Syair Tawarikh. Tawarikh ni maknanya sejarah. Maksud Tawarikh ini. Tawarikh ini bermaksud sejarah. Maknanya syair sejarah Zainal Abidin ketiga. Itu dia. Kemudian untuk Selangor ada juga, iaitu Kenang-Kenangan Selangor. Dikarang oleh Wan Muhammad Amin, kisah sejarah Kesultanan Selangor. Okay. Maknanya mereka memang dah hasilkan buku-buku sastra cerita tentang sejarah-sejarah negeri. Kemudian kita ada karya perubatan, iaitu buku-buku perubatan seperti Kitab Tib. Kitab Tib disalin oleh Haji Muhammad Al-Jawi di Terengganu. Kitab Tib ni kisah tentang bagaimana untuk mengubati orang-orang yang sakit. Menurut amalan tradisional lah. Dia tak adalah pakai jarum. Kalau COVID-19 jarumnya banyak ni kena swab test. Tak ada. Dalam buku tu tak ada. Jangan harap kau nak cari tentang COVID-19. Okay. Baik.
Kemudian sastra rakyat. Okey, sastra rakyat ni yang banyak kita cerita iaitu hikayat Sang Kancil, cerita teladan dan jenaka yang berasaskan manuskrip seperti hikayat Pelanduk Jenaka. Kemudian karya ini mengandungi 20 buah cerita. Hikayat Ismayatim dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. So ini adalah jenis-jenis buku cerita sastra rakyat. Alah Sang Kancil kan, selalunya cerita Sang Kancil dengan buaya, Sang Kancil dengan siapa lagi? Sang Kancil dengan Aaron. Kan. Kenapa Aaron? Sebab Aaron buaya. Okay. Hikayat Putera Syazlan tak ada. Hikayat Putera Syazlan tak ada. Okey. Baik. Itu tentang perkembangan di Selangor ya. Okey, dari sudut ekonomi pula. Okey, kita tengok dari sudut ekonomi ya. Kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan. Diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Sang Kancil dan Siasem berspek. Shut up lah Aaron. Lah kau ni kan. Okey, baik kita lihat. Dari sudut ekonomi okey, adanya pelabuhan. Even kalau kita belajar Melaka ada pelabuhan. Kerajaan Alam Melayu dulu. Okey, Kedah Tua ada pelabuhan iaitu Sungai Emas dan pelabuhan Lembah Bujang. Kemudian juga Ganggar Negara ada pelabuhan. Kemudian Kesultanan Melaka ada pelabuhan. Kesultanan Johor Riau pun ada pelabuhan. So kesultanan bagi Pahang, Perak, Terengganu, Selangor pun ada pelabuhan. Iaitu kalau kita lihat Kesultanan Perak, Perak dan juga Selangor ada kelebihan sebab kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Iaitu pelabuhan apa? Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Kuala Selangor serta pelabuhan Kuala Sungai Perak. Ini menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 hingga ke-19 So antara hasil dagangan utama, dia orang ni sebenarnya berdagang niaga apa cikgu? Dia orang niaga benda yang paling berharga pada waktu itu. Bijih timah. Bijih timah Kuala Terengganu pula merupakan pelabuhan entry port dan barang didagangkan ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Ada yang lain-lain. Selain daripada biji timah, ada juga tebu, ada juga lada hitam, ada juga gambir, banyak lagi lah. Banyak lagi. Jadi negeri-negeri ini ada pelabuhan. Dan pelabuhan ini diuruskan oleh Syah Bandar. Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. So sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. Yes. Abad ke-21 tak aktif ke? Abad ke-21 lagi aktif. Lagi aktif. Cuma abad ke-21 pelabuhan itu telah dialihkan. Pelabuhan Kuala Selangor telah menjadi pelabuhan nelayan. Para nelayan je yang gunakan pelabuhan Kuala Selangor sekarang ni. Yang sekarang ni pelabuhan yang terkenal ialah di Malaysia iaitu Pelabuhan Kelang, kemudian Pelabuhan Tanjung Pelepas. Jadi itu antara pelabuhan yang terkenal lah sekarang ni. Orang laut ada tak zaman sekarang? Tak ada. Zaman dulu ada. Zaman yang ini pun masih ada lagi orang laut. Orang laut lagi ya. Kemudian ekonomi ada dua jenis iaitu ekonomi sara diri dan juga ekonomi untuk jual beli. Sara diri ni bermaksud apa tahu? Untuk mereka jual untuk diri sendiri. Seperti apa? Ekonomi sara diri seperti pertanian, peternakan, perlombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan. Untuk apa? Untuk menampung keperluan harian kita je. Dan selebihnya akan dijual. Itu orang Melayu dulu ya. Dan perlombongan bijih timah adalah kegiatan ekonomi yang utama, especially di Selangor dan Perak. Masyarakat di Selangor juga usahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala masyarakat di Perak merupakan pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan kayu kayan pada abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-18, negeri Terengganu usahakan
black pepper atau lada hitam dan juga perlombongan emas. Ingat Terengganu banyak emas. Kesimpulannya, kalau ekonomi sara diri dan jual beli ni banyak melibatkan aktiviti perlombongan biji timah. Kemudian juga penanaman, hasil-hasil kita kata sayur-sayuran, buah-buahan, lada hitam dan sebagainya. Dan ramai yang bertanya, cikgu, dulu ada mata wang? Yes. Kita tengok video mula-mula hari tadi kan, ada kisah tentang mata wang. Setiap negeri ada mata wang. Tak ada. Brown sugar dulu tak ada. Semua gula daripada tebu. Perak Perak terkenal dengan mata wang bongkah timah. Bongkah timah itu dinamakan sebagai bidor. Kemudian mata wang pitis diperbuat daripada timah, digunakan di Pahang mulai pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Manakala mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Sultan Zainal Abidin pertama memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Selain itu terdapat mata wang pitis. Tadi kita dah tengok, kebanyakan kita kata dia nama je. Kupang emas, mata wang pitis, kemudian mata wang tampang. Sebenarnya kebanyakan mata wang itu berbentuk shilling. Dia shilling yang diperbuat daripada timah ataupun tembaga dan ada ukiran di atas dia. Ukiran di atas dia. Ukiran tentang nama sultan dan kerajaan. So, mata wang daripada dulu dah digunakan. Jadi ini untuk supaya apa? Kamu jelas, supaya kamu tak berfikir bahawa orang dulu-dulu mungkin guna sistem barter. Tak. Dah ada shilling dah. Dulu ada duit kertas ke? Tak ada. Duit kertas tak ada. Dulu semua guna duit shilling. Di Selangor pun turut ditemukan mata wang shilling yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Ini contoh mata wang tampang. Nampak tak? Bentuk dia petak-petak pun ada. Mata wang tampang bentuk petak-petak. British guna dolar. Yes. Jadi kita lihat di sini, Kesultanan Melayu Melaka mewariskan banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor pula memelihara warisan tersebut dan memperkayakannya sehingga membentuk identiti negara yang menjadi kebanggaan rakyat hari ini. So Aaron tanya, cikgu, duit kertas ni value ke? Kan diperbuat daripada kertas dia. Sebenarnya duit kertas ni tak ada value. Dia tak ada value. Walaupun dulu disandarkan kepada emas. Sebenarnya lagi banyak emas, lagi kurang duit kertas. Tapi kalau nak tambahkan duit kertas, kita kena kurangkan emas. Jadi sebab apa? Duit kertas itu dia based on nilai emas yang kita ada. Nilai emas yang kita ada. Setiap negara dia ada nilai emas dia. Dia ada dia punya emas dia yang disimpan di bank dunia. Itu. Baik. So, dengan itu maka tamatlah bab yang ke-7. Yes. So tamatlah bab yang ke-7 tentang kesultanan, pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Yes, vein evasion. Macam mana jam kita kira masa? Macam mana ayat soalan kamu ni? Tak faham. Ada soalan nak tanya, silakan nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa, silakan, boleh tulis, boleh on mic nak tanya. Silakan. Mungkin pelajar-pelajar baru mungkin nak tanya apa-apa, silakan nak tanya. Teknologi lah jawapan dia. Ya, memang betul lah tu. Ya. Ada nak tanya apa-apa? Mungkin Leroy nak tanya apa-apa? Begitu juga Izzah, Batisha nak tanya apa-apa? Juga mana si Alia? Alia ada hilang ke? Alia ada lagi.